Okey dah Kak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 3 yang dianggotai oleh saya Nurana Aniza binti Muhammad Noor, rakan seperjuangan saya Nashita binti Muhammad Nur Ain binti Zakaria dan Lim Zaizin akan membentangkan tentang falsafah dan isu semasa. Okey, ini adalah penyataan masalah falsafah. Okey. Banding biasa etika falsafah menurut Islam dan juga pemikir etika moden dan timur. Okey, seterusnya. Okey, dalam pembentangan kami nanti kami akan memfokuskan kepada 4 perkara. Yang pertama, definisi etika. Kedua, persamaan dan perbezaan antara etika Islam dan juga pemikir moden, dan juga keempat, ahli falsafah Islam dan juga moden. Okey, seterusnya. Okey, definisi etika falsafah. Etika boleh dibahagikan kepada 3 elemen utama, iaitu etimologi, dari segi istilah dan juga dari segi falsafah. Okey, dari segi etimologi, etika bermaksud ethos, iaitu dari segi bahasa Yunani, ataupun morus dari segi Latin bermaksud hukum, adat, resam, adab, tradisi, budi pekerti, kesusilaan dan juga sopan santun dan sebagainya. Okey, itu maksud dari segi etimologi. Okey, dari segi istilah pula, merujuk kepada suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral, dan akhir sekali dari segi falsafah pula membawa maksud berfikir sendiri tentang apa itu yang dikatakan baik, jahat, benar atau salah, tanggungjawab atau duty dalam bahasa Inggeris, tentang apa yang patut atau tidak patut dilakukan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, secara ringkasnya etika falsafah ni boleh didefinisikan sebagai ilmu yang membincangkan tentang tingkah laku dan pandangan baik buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Okay, saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya untuk membentangkan tentang perbezaan antara etika falsafah Islam dan juga pemikir moden. Dipersilakan. Terima kasih Kak Nora. Okay, seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan perbezaan antara falsafah Islam dan juga moden. Okay, yang pertama sekali dari segi kita bagi kepada 3, iaitu asas, prinsip dan pengaruh. Okey, perbezaan yang pertama dari segi Islam merupakan agama Islam yang mana ia merupakan peradaban dalam Islam. Okey, prinsipnya ialah untuk memelihara nyawa, agama, harta benda, maruah, keturunan, akal, fikiran. Dan dari segi pengaruh pula, saya tak nampak, mempengaruhi dalam kerohanian. Maksudnya kerohanian ni mau kepada kita punya inner, dia macam dalaman kita. Okey, dari segi moden pula, dari asas dia merujuk kepada ahli falsafah Greek, iaitu falsafah klasik. Seterusnya, prinsip dia ialah ideologi materialistik, tidak mementingkan kerohanian, mementingkan harta benda, ideologi dan hawa nafsu. Okay, pengaruhnya adalah mempengaruhi dalam kesan material atau luaran. Dia memberi kesan pada kata apa, luaran dan material. Okay, seterusnya kita lihat perbezaan dari segi niat, muamalah dan eksploitasi alam. Okay, yang pertama sekali, Islam niat baik tidak dapat mengubah yang haram menjadi halal bila caranya tidak baik. Okay, maksudnya kita melakukan sesuatu mengikut niat, namun sekiranya niat kita itu baik tapi kita melakukan perkara yang buruk, tetap tidak
tidak diterima ataupun dia dikira tidak baik. Okay, seterusnya muamalah mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan muamalah sebagai proses tazkiyah mengikut panduan Al-Quran, tidak menipu dalam perniagaan. Eksploitasi alam, Islam melarang melakukan eksploitasi sumber semula jadi secara berlebihan, terutama untuk dirinya sendiri yang hanya akan menyebabkan kerosakan pada alam semesta. Okay, kita perlu dekat sini maksudnya kita menjaga alam tanpa kita merosakkan secara berlebihan. Seterusnya moden. Okey, moden daripada niat sifat individual dan sesuatu perkara akan menjadi baik kerana ianya tidak bergantung pada syarat apapun. Okey, dia tak kisah apa yang penting sifat dia tu dia melakukan perkara yang baik, jadi dia menjadi yang baik. Okay, seterusnya muamalah mementingkan keuntungan dan tidak kisah jika ada penipuan dalam jual beli. Ini kita boleh nampak perbezaan yang ketara daripada Islam dan juga moden. Islam sangat mementingkan, orang kata, tidak melakukan penipuan, keadilan, berlandaskan Al-Quran. Okay, tapi dari segi moden dia tidak kisah. Orang kata asalkan keuntungan tu kita dapat dari segi macam mana, cara yang macam mana, dia tidak kisah. Seterusnya dari segi eksploitasi alam, syarikat besar mengeksploitasi alam sekitar seperti industri pengembangan emas, minyak dalam jumlah yang besar. Syarikat tersebut kurang melihat kesannya terhadap persekitaran, malah hanya melihat keuntungan semata-mata. Dia tidak menjaga kata alam sekitar, yang dia fikirkan adalah keuntungan hasil yang didapat daripada projek ataupun daripada kata aktiviti yang dilakukan. Okay, seterusnya saya serahkan kepada rakan Lim Zezin untuk menyambung perbezaan. Okay, terima kasih Kak Syita. Segera saya akan membincangkan tentang perbezaan konsep. Yang pertama, falsafah Islam. Proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah Al-Quran yang menjadi teras pendidikan. Dan pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan keseimbangan antara potensi fizikal, intelek dan rohani. Dan falsafah timur, pendidikan membolehkan seorang untuk mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, dan peranan guru sebagai penyampai ilmu dan mengajar cara-cara hidup yang baik dan betul. Dan seterusnya adalah perbezaan maklumat. Falsafah Islam membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah yang bertakwa, dan melahirkan insan yang taat kepada Allah, hidup dalam masyarakat dengan harmoni, aman dan damai, dan seterusnya mendapat keredaan dan kesejahteraan di akhirat. Dan falsafah timur menghasilkan individu yang berkebolehan dan bermula tinggi, dan individu menyeluruh dengan interaksi dan integrasi. Dan seterusnya adalah perbezaan kurikulum. Falsafah Islam berlandaskan sumber yang jelas dan kukuh, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Meliputi fardu ain seperti solat, puasa dan zakat, dan fardu kifayah seperti ilmu sains, matematik, bahasa, din. Dan falsafah timur berteraskan pendidikan moral, menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal, menyusurkan ilmu kod dan tata cara kelakuan sastra, muzik, sejarah, seni, pendidikan alam sekitar, drama dan tarian. Dan segera saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya, Kak Ain. Okay. Terima kasih Zizin. Okay, kita akan pergi kepada persamaan. Okay, terdapat dua persamaan yang paling ketara kita dapat tengok. Okay, dalam persamaan etika pemikiran Islam dan etika Barat. Okay, dalam isu global, pemahaman antara Islam dan juga Barat saling diperlukan antara satu sama lain dalam hal-hal global dan juga liberal. Contohnya, kita jelas yang kita tak tahu, kita tak suka peperangan. Jadi dari situ kita nampak
kita punya persamaan tu tak kisahlah kita Islam ke, kita orang Barat ke. Kalau dari segi peperangan tu memang kita tak suka. Okey. Kemudian masyarakat Melayu. Okey, mempengaruhi pembentukan asas dalam masyarakat Melayu. Okey, ni kita tengok kepribadian lah. Tak kisahlah etika dalam Islam, dalam falsafah Barat, dia menekankan kita mengamalkan perkara yang baik. Kita tak nak yang macam yang buruk tu bukan ikutan. Okey, itu persamaan yang paling ketara lah kita dapat tengok. Okey, kemudian seterusnya. Okey, kita akan lihat ahli-ahli falsafah yang boleh kita jadikan rujukan. Okey, kita ada Al-Ghazali, Confucius, Rabindranath Tagore. Okey, kita tengok dekat Imam Al-Ghazali, dia mengatakan pendidikan adalah satu proses yang merangkumi semua aspek dari segi intelek, latihan jasmani, pembentukan akhlak yang mulia, berani dan hormat menghormati. Okay, kemudian Confucius pula, dia menyatakan pendidikan adalah satu proses yang memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia. Okay, sekali lagi. Pendidikan adalah satu proses yang memupuk kesempurnaan tingkah laku manusia yang boleh dicapai melalui amalan-amalan seperti bersopan santun, bertimbang rasa, ikhlas, menghormati orang tua, menyayangi orang yang lebih muda serta taat kepada taat kepada negara. Okey, kemudian kita tengok kepada Rabindranath Tagore. Okay, dia juga mengatakan bahawa pendidikan merupakan proses yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang berfikiran sempurna dan berupaya untuk mencapai segala aspek kehidupan termasuk fizikal, intelek, moral dan rohani. Seseorang yang berpendidikan bersedia untuk berkhidmat untuk masyarakat dan negara. Okay, dari ahli falsafah ni kita dapat simpulkan yang pendidikan adalah perkara utama dalam kita melahirkan generasi yang berakhlak mulia, hormat menghormati. Tak kisahlah kita sama ada etika Islam ataupun falsafah Barat, kita tetap mengamalkan perkara-perkara yang dapat membentuk rohani, intelek kanak-kanak khususnya. Sekian, terima kasih. Ini adalah rujukan. Terima kasih.